selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar di luar sana. Baik, pada hari ini cikgu akan sambung pada soalan pengetahuan dan kemahiran bahasa, iaitu soalan 3B. Okey, berkaitan dengan sintaksis. Baik, seperti biasa, cikgu akan fokus kepada 5 bentuk soalan yang pernah ditanya dalam peperiksaan SPM. Baik, yang pertama cikgu akan fokus kepada pembinaan ayat tanya, yang kedua subjek dan predikat, yang ketiga pola ayat, yang keempat cakap ajuk, cakap pindah, dan yang terakhir ialah jenis ayat. Baik, mari kita lihat fokus yang pertama. Baik, fokus yang pertama ialah bina ayat. Baik, mengikut soalan yang diberi kepada kita ialah berdasarkan ayat-ayat di bawah, bina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya yang betul. Kata tanya yang digunakan adalah bersesuaian dengan rangkai kata yang berhuruf condong dalam ayat yang diberikan. Baik, di sini kalau pelajar lihat, cikgu dah highlightkan dengan warna biru tulisan berhuruf condong supaya lebih jelas untuk dilihat. Baik, kalau kita lihat, kita ada 7 kata tanya yang akan kita gunakan untuk membina ayat tanya. Baik, iaitu apa, bila, mana, siapa, kenapa, mengapa dan bagaimana. Baik, ketujuh-tujuh kata tanya ini perlu kita gunakan apabila kita membina ayat tanya. Baik, kita ambil contoh. Pertandingan akhir pidato Piala Diraja peringkat daerah Kulai akan diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Puteri. Perkataan bergaris condong ialah di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Puteri. Baik, kita mesti fikirkan apakah kata tanya yang sesuai digunakan. Okey, kalau digunakan untuk menunjukkan tempat ataupun kedudukan ialah kata tanya mana. Jadi, apabila kita menggunakan kata tanya mana, bila diletak di hadapan ayat, kita kena letak partikel kah. Begitu juga dengan kata sendi, iaitu di. Baik, bagi jawapan untuk soalan nombor 1, di manakah pertandingan akhir pidato Piala Diraja peringkat daerah Kulai akan diadakan? Baik, nampak bagaimana kita membina ayat tanya menggunakan kata tanya yang sesuai. Baik, untuk soalan nombor 2 hingga nombor 6, cikgu harap para pelajar dapat menjawabnya. Okey. Baik, seterusnya kita lihat kepada fokus 2, iaitu subjek dan predikat. Baik, subjek dan predikat digunakan untuk menghasilkan ayat yang lengkap. Baik, kalau kita tengok contoh soalan di sini, kenal pasti dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi setiap ayat seperti yang berikut. Iaitu, pekerja-pekerja di kilang itu didedahkan dengan peralatan moden untuk membuat kerja-kerja di kilang. Baik, subjek biasanya ialah unsur yang diterangkan, manakala objek ialah unsur yang menerangkan. Baik, kalau kita lihat ini ialah pekerja-pekerja di kilang itu ialah unsur yang diterangkan, manakala didedahkan dengan peralatan moden untuk membuat kerja-kerja di kilang merupakan unsur yang menerangkan subjek. Okey, cikgu harap para pelajar boleh faham bagaimana kita nak memisahkan subjek dan predikat. Okey, baik, seterusnya soalan nombor 2 dan 3, cikgu harap para pelajar dapat menjawabnya. Okey, seterusnya kita lihat pada fokus 3 pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pola ayat. Baik, pola ayat ada 4. Okey, ada 4 pola ayat, iaitu FN ataupun frasa nama, yang keduanya frasa nama, frasa kerja, yang ketiga ialah frasa nama, frasa adjektif, dan frasa nama, frasa sendi nama. Baik, kesemua pola ayat mestilah bermula dengan frasa nama. Baik, kita lihat pada contoh soalan pada hari ini. Okey, yang pertama, soalannya minta kita untuk menyatakan pola ayat di bawah. Okey,
Jadi apa yang perlu dilakukan? Yang pertama sekali kita kena lihat kepada ayat tersebut, iaitu kakak sulungnya pegawai kanan di Jabatan Pendaftaran Kulai. Baik, untuk ini pelajar kena pastikan pisahkan dulu mana satu subjek dan mana satu predikat supaya mudah untuk kita menulis ataupun menjawab pola ayat. Baik, bagi soalan ini ialah apa? Kakak sulungnya ialah subjek. Pegawai kanan di Jabatan Pendaftaran Kulai merupakan predikat. Jadi kakak sulungnya subjek merupakan frasa nama dan pegawai kanan di Jabatan Pendaftaran Kulai merupakan frasa nama. Jadi jawapannya ialah FN dan FN. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Baik, contoh yang kedua ialah sayur-sayuran dan buah-buahan yang dijual di pasar itu segar bugar. Baik, kalau kita lihat kat sini ada segar bugar, iaitu merujuk kepada frasa adjektif. Maka jawapannya ialah frasa nama, frasa adjektif. Okey? Baik, cikgu harap pelajar faham dan seterusnya pelajar boleh cuba latihan nombor 3 hingga nombor 6. Baik, seterusnya kita lihat pada fokus 4, iaitu berkaitan dengan cakap ajuk dan cakap pindah. Baik, cakap ajuk merupakan percakapan seseorang. Kita kena pasti berapa orang watak yang bercakap dalam ayat tersebut. Manakala cakap pindah merupakan bentuk ayat yang ditulis semula, tanpa menggunakan dialog ataupun percakapan, tapi tidak berubah maksud. Cuma ada beberapa tips untuk menukarkan ayat di bawah, iaitu yang pertama sekali kita kena gugurkan tanda bacaan, pembuka kata, koma dan sebagainya perlu digugurkan. Okey, baik, yang kedua kita kena gunakan kata ganti nama yang sesuai. Contohnya kalau kata ganti nama seperti aku, kita mungkin perlu tukarkan kepada dia ataupun beliau yang lebih sesuai. Begitu juga dengan kata ganti nama tempat, sini, sana. Okey, begitu juga dengan yang lain-lainnya. Baik, kita lihat pada contoh soalan. Baik, yang pertama sekali tukarkan cakap ajuk, tukarkan ayat cakap ajuk di bawah kepada ayat cakap pindah. Baik, dia bagi contoh nombor 1. Semalam saya bermimpi bahawa saya menjadi seorang puteri raja, kata Fatihah kepada rakannya. Baik, yang pertama sekali kita lihat percakapan ini antara Fatihah dan rakannya. Maknanya ada dua watak. Baik, yang kedua, kita akan gugurkan tanda bacaan. Okey. Kemudian seterusnya kita akan menulis ayat cakap pindah tanpa mengubah maksud. Baik, kita lihat contoh yang saya berikan. Fatihah berkata kepada rakannya bahawa pada malam tadi dia bermimpi menjadi seorang puteri raja. Okey, kita lihat saya tu kita dah tukar kepada dia. Baik. Bagi soalan seterusnya, cikgu harap para pelajar dapat menulis jawapan yang tepat dan sesuai. Ingat tips tadi, gugurkan tanda bacaan dan tukarkan kata ganti nama, kata ganti tempat. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi pada fokus 5 cikgu pada hari ini, iaitu berkaitan dengan jenis-jenis ayat. Baik, dalam bahasa Melayu kita ada 4 jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah serta ayat seruan. Baik, cuma ayat perintah saja dia pecah lagi kepada 4, iaitu suruhan, larangan, permintaan dan silaan. Baik, kita lihat contoh. Soalan ialah kenal pasti jenis-jenis ayat perintah di bawah dan nyatakan sama ada ayat tersebut ayat suruhan, permintaan, silaan atau ayat larangan. Okey.
Jadi jenis ayat yang diminta kita jawab ialah jenis ayat perintah. Jadi ada 4 sahaja, maka kita akan jawab. Baik, contoh yang pertama. Tolong padamkan lampu sebelum meninggalkan bilik ini. Ayat apa pelajar? Bagus, ayat permintaan. Okey. Jadi para pelajar kena lihat terutamanya perkataan-perkataan ataupun kata kunci yang digunakan dalam ayat perintah. Contohnya macam tadi ialah tolong. Tolong tu merupakan satu kata kunci supaya pelajar dapat memahaminya dan seterusnya dapat menjawab bahawa itu adalah ayat permintaan. Okey, baik. Soalan seterusnya saya harap para pelajar dapat menjawabnya di rumah. Okey. Tengok betul-betul kata kuncinya, kemudian jawablah dengan tenang. Baik, itu saja fokus saya pada hari ini berkaitan dengan sintaksis ataupun soalan 3B, iaitu fokus kepada 5 bentuk soalan yang pernah ditanya dalam peperiksaan SPM. Baik, saya harap pelajar-pelajar dapat membuat latihan, berpandukan buku-buku rujukan dan sebagainya supaya membantu pelajar untuk menjawab soalan 3B. Ingat, 6 markah amat berharga untuk kita. Jadi teruskan latihan anda. Baik, sampai jumpa lagi. Bye-bye.